Almarhum was one of a kind. Yang akan kita bawakan ya segmen bersama tetamu undangan kita itu Yang Mulia Tuan Haji Jailani. Silakan. Silakan Tuan. Baik, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Apa wabarakatuh. khabar untuk hari ini Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan, kita akan berkongsi sama untuk pagi ini pengenalan dan juga penubuhan objektif Rakan Harmoni, tugas dan tanggungjawab Rakan Harmoni. Jadi mungkin dapat Tuan kongsikan sebenarnya siapakah mereka ataupun siapakah sebenarnya Rakan Harmoni ini Tuan? Ya, silakan. Terima kasih. Sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad SAW. Saya Haji Jailani Najwa Said, petugas Rakan Harmoni sendiri ya. Rakan Harmoni ini ialah sekumpulan bekas sekumpulan orang di dalam pengawasan, which is dikenal pasti mempunyai prestasi yang cemerlang semasa pengawasan dan berjaya menjalani pengawasan secara cemerlang. Sekumpulan orang di bawah pengawasan itu. Jadi diorang ini bertugas ataupun menjadi ditanggungjawabkan untuk menjadi role model atau buddy atau mentor kepada orang di bawah pengawasan di dalam mengarungi cabaran-cabaran semasa pemulihan dan kemuliaan di dalam kemelut penagihan dadah itu. Dan diorang juga facilitator kepada sesi sokong bantu itu terapi kepada orang di bawah pengawasan ini melalui model terapi keluargaan. Kita akan namun itu. Iya. Jadi kita juga ingin mengetahui kenapakah Rakan Harmoni ini ditubuhkan? Ditubuhkan ialah semata-mata untuk objektifnya membimbing orang yang di bawah pengawasan itu untuk keluar daripada kemelut penagihan dalam penyalahgunaan dada secara berkesan dan secara terarah dengan berjaya lah maksudnya tu. Dan seterusnya ianya ditubuhkan untuk mengubaya-ubayai dan mengiringi orang di bawah pengawasan itu, orang yang cuba keluar dari kemelut penagihan itu untuk menyatu dengan keluarga. Cabaran-cabaran yang didapat untuk menyatu dengan keluarga dan untuk menyatu dengan masyarakat. Itu dia ditubuhkan. Baik, mungkin juga dapat Tuan kongsikan adakah Rakan Harmoni ini sudah lama ditubuhkan ataupun kepentingannya kalau kita lihat ya di mana ianya dari pengalaman mereka sendiri berkongsi sama dengan mereka-mereka ini sudah setentunya kami ingin mengetahui bilakah ianya ditubuhkan, adakah baru-baru saja ataupun sudah lama, sekian lama. Rakan Harmoni ini ditubuhkan pada tahun resminya. Before that memang ada sudah sebelum itu aktiviti biasa saja riadah ataupun aktiviti sokan apa ini untuk orang di bawah pengawasan. Dan setelah itu pada tahun 2006 diresmikan dengan resminya oleh Datuk Peluka Haji Majid bin Mangkarsa pada tarikh 17 Ogos 2006. Rakan Harmoni ditubuhkan. Jadi apakah sebenarnya antara objektif Rakan Harmoni ini? Objektif sudah sebutkan tadi. Yang sudah disampaikan tadi. Okey. Saya. Dan juga antara tugas serta tanggungjawab Rakan Harmoni. Tugas-tugasnya ya diantaranya menjadi role model, tadi itu role model atau body mentor di dalam mengiringi perjuangan orang di bawah pengawasan untuk keluar daripada kemelut penagihan terhadap penyalahgunaan dadah itu. Menjadi facilitator kepada sisi sokong bantu menggunakan model terapi kekeluargaan, digunakan terapi untuk orang di bawah pengawasan itu sendiri, menyediakan laporan-laporan bila dikehendaki oleh pegawai-pegawai atasan, laporan-laporan mengenai ODP itu orang yang di bawah pengawasan, membantu pegawai-pegawai di lokal narkotik di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti
yang dikhususkan untuk orang yang di bawah penguasaan. Ya. Seterusnya terlibat dengan taklimat-taklimat untuk keluarga ataupun orang OLU itu sendiri, dan seterusnya kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Jadi untuk rakan harmoni ini, berapa lama mereka akan menjadi dalam kira penubuhanannya, macam ia menjadi rakan harmoni itu sampai bila tu sebenarnya? Adakah sampai bila ataupun ada had-had? Kami masa ini diserapkan sudah dengan Biro Kawalan Narkotik dan diberi atau tertakluk kepada pegawai atasan gitu. Selama ini belum pernah ada pembubaran since 2006, belum ada aura, maybe akan diteruskan lah, dan dia akan dikemas kini dan di-upgrade oleh Biro Kawalan Narkotik. Sebelum ini pun kami dikemas kini dengan pengetahuan tentang terapi mengenai dengan individu yang menyalahgunakan dadah ni kan. Skill-skill seperti diantar ke Singapura, diantar ke Malaysia, iaitu pengasih Malaysia, petapis Singapura, dan selebihnya di dalam negeri Colombo Plan yang dianjurkan oleh luar negeri itu, tapi diadakan di dalam negeri sendiri, konseling, pra-konseling di UBD sendiri dan di Angkatan Tentera Bersenjata Diraja Brunei. Jadi mungkin akan seterusnya dikembangkan dan dikemaskini oleh Biro Kawalan Narkotik. Baik, Tuan, mungkin dapat dijelaskan keberkesanan bagi rakan harmoni setakat dari tahun 2006, adakah ianya berjaya dalam mengurangkan lagi ataupun juga berjaya memberi kesan kepada mereka-mereka yang di bawah kawalan ini? Bagaimana? Tentang kejayaan itu memang adalah. Yang jelas individu itu sendiri, individu yang dalam kemelut penagihan itu untuk keluar lebih terarah daripada sebelum ini kan. Jangan tahu apa perlu dibuat, apa perlu tidak dibuat. Dari sebelum ini, sebelum ketiadaan Biro Kawalan Narkotik, macam terumbang-ambing, dia tahu ikut saja kan, ikut saja. Since tadi tahu kalau macam orang yang baru kan keluar daripada kencahan ini kan, ia macam baby 0 kosong kan. Jadi dengan adanya penubuhan Biro Kawalan Narkotik itu, dan adanya tertubuh rakan harmoni itu kan, lebih terarah sedikit tahu. Cuma tinggalnya lagi individu itu sendiri kan untuk mempraktik atau tidak mempraktik, ataupun konsisten ataupun tidak konsisten. Itu saja yang sekarang ini. Sebab pengalaman yang pernah dilalui semasa membuat satu program radio dulu, memang kami ada bersama dengan rakan harmoni ini. Jadi memanglah diorang ni bukan diorang tadi indah terlalu didedahkan juga, betul ya tuan? Dan tapi kita mengambil pengalaman mereka, kebaikan kepada mereka. Jadi sejauh mana sebenarnya rakan harmoni ini dapat membantu masyarakat Ketan itu, terutama sekali para belia dan juga orang ramai dalam sama-sama memberi kesedaran. Adakah mereka ini kalau sekiranya daripada Biro Kawalan Narkotik adanya Jerayawara, adakah mereka ini dibawa sama untuk mengadakan mungkin forum ataupun untuk berkongsi pengalaman sebagainya? Macam mana tu tuan? Sejauh ini dari pengalaman saya sendiri, alhamdulillah Biro Kawalan Narkotik memberi peluang kepada kami untuk sama-sama memberi kepahaman kepada masyarakat. Macam sebelum ini diadakan forum bersama belia tentang bahaya penyalahgunaan dadah, which is diadakan sebelum Ramadan di Masjid Amrul Saifuddin, diadakan di sana, dan kami juga masuk ke Jabatan Kerajaan untuk beri kepahaman tentang bahayanya penyalahgunaan dadahannya, dan masuk kepada kecilan kampung seperti yang dinyatakan tadi kan, kami terlibat dengan mana-mana taklimat lah yang diperlukan suitable atau possible oleh BKN kami untuk improve, untuk ikut serta. Di sejauh itulah kami punya komitmen, kami punya sumbangan. Alhamdulillah ya, itu antara yang boleh dilaksanakan. Adakah antara aktiviti-aktiviti yang melibatkan mereka sekiranya daripada pihak tuan? Misalnya kata ada forum ke, ada pameran ke, ataupun Jerayawara melibatkan rakan harmoni ini? Sejauh ini, sebelum ini memang ada. Macam sambutan Hari Dadah tu kan, tentang sedunia, memang kami terlibat lah.
untuk mengadakan pameran-pameran atau jaya rawat sebelum ini, dan terlibat dengan pameran seluruhnya macam kalau macam pendidikan dadah, diorang akan menyerapkan kami juga untuk terlibat dalam taklimat-taklimat, memberikan kepahaman kepada masyarakat. Such as macam saya sendiri terlibat untuk mengadakan pameran-pameran kalau cuti sekolah di mall kadang-kadangnya tu, dan berkunjung ke sekolah-sekolah, beri kesedaran kepada kanak-kanak dengan secara real betapa dahsyatnya kesudahan jika terlibat dengan penyalahgunaan dadah itu sendiri. Baik, itu perkongsian daripada Tuan mengenai yang sudah berlaku, forum ataupun juga pameran-pameran. Bagaimana pula di masa akan datang? Adakah mungkin beberapa minggu akan datang ada juga pameran-pameran berkenaan dengan dadah ini? Setakat ini belum ada. Mungkin akan adalah, tapi selalunya yang pastinya memang dilibatkanlah orang akan harmoni, pasti akan dilibatkan. Dan perancangan sebelum setakat ini belum ada. Okey. Bila Tuan mengatakan perancangan tadi, jadi perancangan topik yang kita bawakan, pengenalan, penumbuhan objektif rakan harmoni, tugas dan tanggungjawab rakan harmoni ini. Apakah antara perancangan kehadapan lagi daripada pihak daripada Biro Kawalan Narkotik? Adakah ada pembaruan, perkembangan ataupun ditambah dan sebagainya? Maksudnya kan kalau tadi kata ni macam orang kata ni adanya jerayawara, taklimat, forum untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat dan juga pengenalan siapa sebenarnya rakan harmoni ini. Kadang-kadang bila kita ni menyebut rakan harmoni siapa? Kalau dulu saya betul ya, memang saya kurang pasti apa kan rakan harmoni ini, saya tidak tahu masa tu. Kan tadi Tuan mengatakan ditubuhkan pada tahun 2006. 2006 dan saya rasa ketika itu masa-masa membuat satu program projek di radio, saya kira tahun 2009. Saya itulah ya, rakan harmoni ini dilibatkan sama dan juga dimaklumkan kepada masyarakat melalui radio, projek radio yang mereka ini adalah masa tu siapa kan sebenarnya rakan harmoni itu sebenarnya. Jadi untuk kita ni memberikan kesedaran dan juga pengetahuan kepada masyarakat siapa sebenarnya rakan harmoni ini. Macam mana tu Tuan? Boleh faham? Sebab kan memang mereka ni, yalah kadang-kadang kalau bagi mereka yang selepas pulih daripada kancah ni, daripada tabiat mereka ni, sukar diterima oleh masyarakat. Jadi adakah penubuhan rakan harmoni ini membantu mereka? Sekarang ini peranan kami adalah untuk approach masyarakat supaya orang yang berbeda tu, orang yang di dalam kepulihan dan orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Yang kami selalu tekankan untuk membantu kepada orang yang di dalam pemulihan dan kepulihan untuk supaya dapat menerima. Pasal setelah diorang berjaya untuk mengontrol diri daripada kemelut penagihan itu kan, galang-galang seterusnya diorang yang harus step seterusnya yang harus hadapi ialah untuk tampil bersama masyarakat, untuk memberi sumbangan. Tapi kalau gelanggang itu sudah ditutup, jadi macam mana ia akan memberi komitmen kepada masyarakat kan, untuk to prove that ia tu mau bersama masyarakat. Nah, ini kepahaman kami punya peranan kepada masyarakat untuk memberitahu kepada masyarakat supaya akan dapat menerima durangan ini melalui taklimat-taklimat ataupun perjumpaan secara harian bersama keluarga kah, bersama sepupu-sepupunya kah, macam itulah kami punya peranan. Sebab perkara ini bukan senang untuk mereka hadapi dan juga bukan senang untuk masyarakat menerima. Tapi itulah kalau kita ni pandang sesuatu kesalahan itu akan menjadi satu kesalahan lah. Pasal manusia itu biasa terstuck pada satu titik itu, sejarah itu kan. Tapi the next, let's see macam contoh last adegan yang dilihat kepada individu itu kan, yang terlibat dalam penyalahgunaan itu, dia bertengkar sama indung bapanya. Selepas itu masuk penjara. Masuk penjara, and then ceritanya start di sana. Start di sana, dan ingatan orang, ia pernah buat jahat dengan keluarganya sana tu kan. Tapi
bila dia dibagi kesempatan untuk bertampil dalam masyarakat, tadi dia akan tahu sejauh mana. Di sinilah masalahnya nih. Sejauh mana dia punya perubahan itu. Perubahannya. Sebab Perubahan apa itu. masyarakat yang dah nampak kan? Yes. Proses perubahan itu masyarakat yang dah nampak. Dah Sedangkan nampak, yang melibatkan diri itu adalah individu berkenaan. Yes. Jadi kita ni sebagai masyarakat perlu mengambil peranan penting Memberi juga untuk ruang dan memahami. peluang kepada diorang untuk membukti to prove to himself, Ya. pada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Betul. Yang ia tu memang sudah ada kualiti kepada masyarakat. Betul. Itulah kadang ada juga yang mengatakan bahawa satu kesalahan seseorang itu akan sentiasa diingat hingga seumur hidupnya. Tapi bila kita kena dengan caranya, satu kebaikan yang dilihatkan ataupun dikongsikan, insya-Allah akan terpadam segala perkara-perkara titik-titik hitam di dalam kehidupan seseorang itu. Jadi itu antara satu pesanan bersama dan juga pengongsian mengenai rakan harmoni, dan ini sebetulnya bila menyentuh tentang rakan harmoni di mana seseorang itu akan payah untuk menghadapi kehidupan di dunia seorang diri, di mana dengan adanya rakan, sekurang-kurangnya pengongsian bersama dengan narasumber kita, insya-Allah akan lebih lagi memudahkannya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Jailani bin Haji Muhammad Said, petugas rakan harmoni Biro Kawalan Narkotik, kerana berkesudian untuk berkongsi sama mengenai apa sebenarnya rakan harmoni. Terima kasih sekali lagi Tuan, dan Assalamualaikum. Sama-sama, dan Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.